Yang keempat, antara perkara yang membatalkan wuduk di sisi majoriti ke? Di sisi sebahagian para ulama lah ya. Contohnya yang standard dan muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa lapik. Masul farjil adami bi batinil kaffi bila ha'il. Bahkan kalau kita lihat dalam buku-buku fiqh as-sunnah, fiqh sunnah Wahid Salam Bali umpamanya, Bidayatul Mutafaqih, fiqh sunnah Al-Azazi, Tamamul Minnah, dan sebagainya yang lain lah. Mungkin ada fiqh sunnah apa lagi. Syekh Sabit saya tak pastilah. Menyatakan bahawa menyentuh kemaluan dengan tapak tangan membatalkan wuduk. Tapi sebagian ulama kata tak batal wuduk juga. Ulama yang mengatakan bahawa menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, jadi dalam hal ni saya lihat ada 3 pendapat ulama lah ya. Pertama ialah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa lapik ini membatalkan secara mutlak. Sama ada kemaluan kita, kemaluan orang lain, kemaluan kanak-kanak, kemaluan yang terputus, mana tahu jumpa kat tengah jalan pergi pegang. Bismillah. Semua kemaluan anak Adam yang disentuh dengan tapak tangan adalah membatalkan wuduk. Ada juga segelintir ulama kata asal sentuh saja, walaupun sentuh dengan anggota badan yang lain membatalkan wuduk juga. Ini disebut oleh Al-Yamani dalam Al-Bayan. Sebab Al-Bayan ni dia ensiklopedia, dia melibatkan pendapat ulama yang ramai. Sehingga ulama pendapat yang kadang-kadang tak dibahaskan pun kita dapati ada juga. Tapi saya kira majoriti mengatakan bahawa kalau sebut sentuh ni sentuh dengan tangan lah. Jadi ada sebahagian ulama dia kata sentuh dengan tangan tanpa lapik batal secara mutlak. Ini umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i. Pasal apa begitu? Pasal ada hadis yang menyatakan bahawa sentuh kemaluan ni kubul lah, bahagian depan membatalkan wuduk kerana ada hadisnya. Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat lama dia kata menyentuh kemaluan hadapan saja membatalkan wuduk. Kemaluan belakang, dubur tak batal wuduk. Itu pendapat dia yang lama, qaul qadim. Qaul baru dia kata kedua-duanya membatalkan wuduk. Sama ada kemaluan hadapan atau kemaluan belakang. Kenapa dia kata dulu dia kata batal wuduk sentuh kemaluan hadapan saja? Sebab beliau merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Busrah bintu Safwan. Di mana kata beliau, kata Nabi SAW, mamassa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah ia berwudu. Jadi Nabi sebut zakar. Zakar ni mana depan je lah. Tak sebut dubur. Tapi Al-Imam Syafi'i fatwa dia yang baru, dia kata depan belakang pun batal. Sebab ia merujuk kepada hadis yang lain yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dan selainnya, daripada Ummu Habibah. Mamassa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh farajnya, maka hendaklah ia berwudu. Faraj di sisi orang Arab bukan hanya merujuk kepada kemaluan wanita, tapi kemaluan yang terbuka. Depan baik, belakang baik. Sebab itu Al-Imam Syafi'i fatwa baru dia merujuk pada hadis Ummu Habibah. Jadi dia kata depan belakang sama saja, kedua-duanya membatalkan wuduk, disentuh saja. Itu dalam konteks pendapat Imam Syafi'i lah. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ulama yang luas, ulama lah ni ada 3 pendapat. Pertama, asal sentuh saja kemaluan, depan dan belakang membatalkan wuduk. Ini pendapat Imam Syafi'i yang baru dan sebagai ulama yang lain. Baik, hadis itulah hadis Busrah bintu Safwan, hadis Ummu Habibah yang saya baca tadi. Ada lagi hadis yang lain, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dari Sunan Al-Baihaqi juga. Idza afdha ahadukum biyadihi ila farji idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi laisa dunaha satir faqad wajibal wudu. Siapa-siapa yang menyentuh kemaluannya dengan tangannya, tidak ada penghalang di antara keduanya, maka adalah wajib ia berwudu. Dan mungkin lagi ada hadis-hadis yang lain. Jadi asal sentuh dengan tangan saja membatalkan wudu. Baik. Jadi ada ulama kata semata-mata sentuh batal. Yang kedua ulama kata semata-mata sentuh tidak batal. Umpama yang standard dalam mazhab Hanafi, confirm. Pasal apa? Kerana di sana ada hadis yang lain. Yang masyhur juga
yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya daripada Talib bin Ali. Di mana kata Nabi SAW, Nabi ditanya tentang lelaki yang menyentuh kemaluannya ketika solat. Su'ilan Nabi ar-rajulin masa zakarahu fi salah, ataupun setengah riwayat su'ilan Nabi ar-rajulin masa zakarahu ba'da ma tawadda. Nabi ditanya bagaimana jika seorang lelaki itu menyentuh kemaluannya dalam salat, ataupun dalam riwayat yang lain bagaimana jika seorang lelaki itu menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu. Nabi pun berkata, ala hal huwa illa bid'atun minhu. Nabi kata, apa masalahnya? Ia adalah sebahagian daripada anggotamu. Nampak? Jadi tak ada masalah. Jadi tadi kata batal, yang ni kata tak batal. Menggabungkan kedua-duanya, mana asalnya tidak batal, tapi berwuduk tu hanya sunnah saja. Mana bila kita menyentuh kemaluan, maka digalakkan kita berwuduk dengan menggabungkan kedua-duanya. Ya. Nampak? Jadi dia kata tak wajib, tapi digalakkan berwuduk. Mana tak membatalkan wuduk. Ada pendapat yang ketiga, ulama kata batal jika ia disentuh dengan syahwah. Tapi jika dia tidak disentuh dengan syahwah, maka tidak membatalkan wuduk. Ini juga pendapat Imam Ibn Taymiyah. Tapi nak cerita, adalah ulama yang mengatakan bahawa sentuh dengan syahwat membatalkan wuduk, sentuh tanpa syahwat tidak membatalkan wuduk. Dengan menggabungkan hadis kedua-duanya. Jadi yang kata batal tu, Nabi kata siapa yang menyentuh, jadi dia hadis ni dua-dua dia melihat sahih, jadi dia menggabungkan. Jadi bila gabung tu, sebagian ulama kata tak batal, cuma sunat saja. Sebagian ulama melihat dari sudut persepsi yang lain, dia kata yang batal tu dengan syahwat, yang tak batal tu tanpa syahwat. Jadi ada ijtihad yang berbeza dalam hal berkenaan. Atau kalau terlihat dalam ensiklopedia yang dikarang oleh Syekh Audah, dia juga cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahawa jika disentuh dengan syahwat baru membatalkan wuduk. Jika disentuh tanpa syahwat, ia tidak membatalkan wuduk. Dan itu pendapat yang saya paling suka lah, ya, dengan menggabungkan kedua-duanya. Jadi dua-dua hadis tu. Ada ulama kata tak batal langsung. Pasal apa? Dia kata kerana madarul hadis, rujukan hadis dua saja. Itulah hadis Busrah bin Safwan yang tadi, masa farjahu falyatawadda, yang diriwayatkan oleh Abi Daud, siapa yang menyentuh kemaluan zakarnya maka hendaklah berwuduk. Dan juga hadis Talib bin Ali, di mana Nabi ditanya bagaimana kalau sentuh kemaluan, Nabi kata ia hanya sebahagian daripada anggotamu. Dia kata dua hadis ni yang menjadi rujukan utama, dan dia kata dua-dua hadis ni tidak sahih, ataupun tak cukup kuat. Ada ulama kata sahih, ada ulama kata tak sahih. Jadi hadis ni tidak betul-betul sahih. Jadi kembali pada yang asal, sabit wuduk dengan nah yang qat'i, sahih dan sahih. Nak membatalkan wuduk juga kena nas yang kuat. Jadi hadis Talib bin Ali dan hadis Busrah bin Safwan tidaklah hadis yang benar-benar sahih di sisi ahli hadis. Macam-macam kalau dikaji, kalau dibaca tentang sanad hadis berkenaan. Jadi kata dua-dua hadis ni tak dhaif, dia kata. Tak cukup kuat untuk dikatakan sahih. Itu pendapat Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Jadi dia melihat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk kerana tidak ada dalil. Dalil yang digunakan ni tidak cukup kuat. Kerana katanya adalah hadis yang dhaif. Kalau sahih sekalipun, ada ulama lagi yang kata dhaif. Jadi dia tak betul-betul sahih untuk kita membatalkan wuduk dengannya. Kerana wuduk ni sabit dengan hadis yang kuat, sahih, qat'i. Jadi nak membatalkannya mestilah dengan dalil yang kuat juga. Jadi dia melihat kedua-dua hadis ni tak cukup kuat untuk nak membatalkan wuduk. Jadi kembali kepada yang asal.